Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita sekarang juga telah bisa melanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Matan Ajurumiyah dalam pembahasan ilmu nahu. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran atau pembahasan mengenai khabar. Jadi khabar kemarin sebelumnya telah kita ketahui ta'rif daripada khabar. Khabar adalah dia merupakan satu isim yang marfu' yang disandarkan kepadanya. Apanya yang disandarkan? Yang disandarkan adalah mubtada. Contohnya seperti Zaidun qa'imun. Zaid bermula Zaid itu yang berdiri. Qa'imun sebagai khabar. Zaidun yang menjadi mubtada disandarkan kepada qa'imun. Siapa yang berdiri? Yaitu Zaidun. Kemudian sekarang khabar ini dibagi menjadi berapa? Khabar dibagi menjadi dua. Wal khabaru qismani, dan bermula khabar itu dua pembahagian. Mana saja dua pembahagian? Mufradun wa ghairu mufradin. Yang pertama khabar mufrad, yang kedua khabar yang bukan mufrad. Jadi yang perlu kita ketahui, yang dimaksud dengan mufrad dan bukan mufrad di sini adalah bukan mufrad muqabalah dengan tasniyah dan jamak. Bukan mufrad yang temannya itu tasniyah kemudian jamak, bukan itu yang dimaksudkan mufrad dan jamak di sini. Akan tetapi yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah mufrad yang menjadi lawan daripada murakkab. Jadi khabar dibagi dua. Yang pertama mufrad, makna mufrad bukan murakkab. Kemudian yang kedua wa ghairu mufradin, selain mufrad. Ini masuk kepada khabar yang murakkab. Kemudian fal mufradu nahu Zaidun qa'imun. Maka bermula mufrad, contoh daripada mufrad itu seumpama Zaidun qa'imun. Bermula Zaid itu yang berdiri. Ini adalah contoh daripada qa'imun adalah khabar. Dia contoh bagi khabar yang mufrad. Karena qa'imun ini dia bukan kalimat yang murakkab. Kemudian wa ghairu mufradi, wa ghairul mufradi. Bagaimana contoh yang selain mufrad? Dan bermula selain mufrad itu 4 pembahagian. Jadi khabar yang ghairul mufrad ini ternyata dibagi lagi menjadi 4. Ada 4 pembahagian lagi bagi khabar yang ghairul mufrad, yang bukan mufrad. Apa saja? Yang pertama al-jaru wal majrur. Yang pertama jar majrur, yang menjadi khabar yaitu jar dan majrur. Apa jar majrur? Yaitu kalimat yang dimasuki huruf jar. Yang kedua wal-dharfu, yang kedua dharaf. Khabar yang kedua, khabar ghairul mufrad yang kedua adalah dharaf. Yang ketiga wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Yang ketiga adalah fa'il beserta fi'il beserta fa'ilnya. Yang ketiga fa'il beserta fa'il. Dan keempat wal mubtada'u ma'a khabarihi. Yang keempat adalah mubtada beserta khabar. Itu semuanya adalah pembahagian, 4 pembahagian kepada khabar ghairul mufrad. Jadi yang pertama tadi, apabila khabar itu khabar mufrad, jadi yang menjadi khabar adalah isim mufrad yang tidak murakkab. Kemudian apabila yang menjadi khabarnya adalah khabar ghairul mufrad, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yang menjadi khabar jar majrur, yang kedua dharaf, yang ketiga fi'il dan fa'ilnya beserta fa'ilnya, yang keempat mubtada beserta khabarnya. Kemudian sekarang bagaimana contoh daripada tiap-tiap 4 pembahagian tersebut?
Ya, 4 pembahagian, yaitu jar, majrur, dzaraf, fi'il beserta fa'il, mubtada beserta khabar. Bagaimana contohnya? Nahwu qaulika. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh bagi khabar ghairul mufrad yang merupakan jar dan majrur. Contoh yang pertama. Contohnya nahu seumpama qaulika, seumpama kata engkau Zaidun qa'imun, bermula Zaid itu Zaidun fid dari. Bermula Zaid itu sabit di dalam rumah. Nah, jadi yang menjadi khabar di sini mana? Ini fid dari ini menjadi khabar. Ya, fid dari menjadi khabar dan dia adalah jar majrur. Nah, ini contoh yang pertama, yang menjadi khabar adalah jar majrur. Kemudian contoh yang kedua, wa Zaidun indaka. Wa Zaidun indaka, ini contoh yang kedua, yaitu contoh bagi dharaf. Dharaf. Nah, ini Zaidun indaka contoh dharaf. Mana yang menjadi dharaf indaka? Indaka ini adalah dharaf. Indaka ini adalah dharaf yang menjadi khabar dari Zaidun. Oleh karena itu, Zaidun indaka ini adalah khabar ghairul mufrad yang dia itu adalah dharaf. Contoh yang ketiga, wa Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Contoh yang ketiga. Nah, jadi yang menjadi khabar di sini mana? Qama abuhu. Satu kalimat qama abuhu ini, satu jumlah ini adalah jumlah fi'il dan fa'il. Qama fi'il, abuhu fa'il. Jumlah fi'il dan fa'il tersebut, nah, jumlahnya dijadikan sebagai khabar daripada Zaidun. Nah, jumlah qama abuhu dijadikan khabar bagi Zaidun. Oleh karena itu dia dikatakan dengan khabar ghairul mufrad yang merupakan fi'il beserta fa'ilnya. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat, wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun mubtada, jariyatuhu zahibatun sebagai khabar. Contoh yang keempat, yaitu contoh yang menjadi khabarnya adalah mubtada beserta khabar. Zaidun sebagai mubtada, jariyatuhu zahibatun sebagai khabar khabar. Nah, jadi jariyatuhu zahibatun ini asalnya dia adalah jariyatuhu zahibatun, jariyatuhu sebagai mubtada, zahibatun sebagai khabar. Kemudian sekarang dalam jumlah keseluruhan daripada jumlah jariyatuhu zahibatun ini dijadikan sebagai khabarnya daripada Zaidun. Makanya dia dikatakan khabar ghairul mufrad yang merupakan mubtada beserta khabarnya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Apabila ada kurang dalam memahami atau dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.